Assalamualaikum guys, welcome back to Khairul Series. Dalam video kali ni, Khairul nak kongsi dengan korang tentang satu kejadian yang baru je berlaku guys. Benda ni baru berlaku pada 20 Oktober yang lepas. Benda ni berlaku iaitu pada hari Rabu yang lepas guys. So guys, apa yang mengejutkan pasal kejadian ni adalah diorang tu baru je sebulan kahwin guys. Baru je sebulan kahwin, laki dia pergi bunuh isteri dia masa isteri dia tengah tidur guys. Ya Allah, baru kahwin tau. Tanpa melengahkan masa anda semua, jom kita tengok apa yang berlaku sebenarnya dekat diorang ni. Nama mangsa kepada kes ni adalah Ella Andini yang berumur 24 tahun guys. And then Ella Andini ni dia baru je mendirikan rumah tangga dengan suami dia yang bernama Muhammad Rafli. Berdasarkan daripada rujukan yang Khairul buat, ada beberapa media yang meletakkan umur Rafli sebagai 21 tahun dan ada juga yang meletakkan umur si Rafli ni kepada 26 tahun. So Khairul masih tak dapat info yang tepat mengenai umur sebenar Rafli. Pasangan suami isteri ni baru je mendirikan rumah tangga pada 7 September yang lepas. Jom kita pergi tengok kronologi kejadian pula. Kejadian ni berlaku dekat Jalan Teratai Keluaran Teladan di Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan pada 20 Oktober 2021 pada waktu malam. Masa tu diorang ni baru je lepas melakukan hubungan suami isteri, and then si Rafli ni pergi bunuh Ella masa Ella tengah tidur. Masa Ella tengah tidur tu, dia pergi cekik lehernya Ella tu sampai Ella tak bernyawa guys. Just like that. Macam aku malas je. Kira malas nak mencarut guys. And then lepas dia dah bunuh isteri dia tu kan, dia pergi bersiap-siap, and then dia pergi ambil iPhone Pro Max bini dia tu, dia ambil kunci motor bini dia, and then dia keluar daripada rumah. Masa dia nak keluar rumah tu, dia ditegur oleh familynya Ella. Sebab diorang ni lepas kahwin, diorang tinggal dekat rumah mak bapak Ella. And then familynya Ella pun tanyalah dekat dia kan, kau nak pergi mana Rafli? Yang si Rafli pun bagi tahulah dekat familynya Ella tu yang dia nak keluar tu sebab dia nak pergi hantar baju. So Rafli pun terus keluar dengan membawa iPhone dan juga motor kepunyaan isteri dia tu guys. Kau pergi bunuh orang tu, kau pergi ambil harta orang tu. Lepas je Rafli berjaya larikan diri daripada rumah mertua dia tu, dia terus pick up kawan dia yang bernama Apoy. Kalau mengikut daripada siasatan polis, Apoy ni ada kena-mengena dengan kes ni guys, sebab dia yang suruh Rafli ni pergi bunuh isteri dia dengan cara mencekik pada leher isteri dia tu, pada leher Ella tu. Tapi buat masa ni, Khairul tak dapat info yang Apoy ni mengaku ke tak pasal tuduhan ni. Sebab semua ni adalah keterangan hasil siasatan daripada Rafli. Rafli yang cakap macam gitu. Tak tahu lagi sama ada benda tu betul ataupun tidak. Jadi kemudiannya Rafli dengan Apoy ni bertolak pergi ke sebuah kedai telefon yang berada di Koba Bangka Tengah, and dia pergi jual iPhone bini dia yang dia bunuh tadi tu dekat kedai telefon tu guys. Lepas je diorang dah dapat duit hasil daripada menjual iPhone tu, diorang terus lepak dekat satu warung makan di Jalan Mentok. Lepas je diorang dah habis makan semua, diorang pergi dekat kedai sewa kereta and cuba untuk sewa satu kereta untuk dibawa lari guys. Tujuan dia nak sewa kereta tu sebab dia nak larikan diri dia guys. Tapi cubaan untuk menyewa kereta tersebut tak berjaya sebab owner kereta tu tahu yang Rafli ni adalah suspek kepada satu pembunuhan yang tengah viral dekat media sosial guys. Kira power jugalah orang-orang Indonesia ni sebab diorang ni alert. Diorang ni semuanya bertindak dengan pantas untuk share kejadian-kejadian ni semua dekat media sosial, and then diorang dapat mencegah lebih awal diorang dapat tahu kena pasti siapakah suspek yang melakukan pembunuhan tersebut. So pada 21 Oktober 2021, iaitu pada hari Khamis, Rafli dengan Apoy cuba untuk bersorok dekat sebuah ladang kelapa sawit di Riau Silip, Kabupaten Bangka. Tapi akhirnya persembunyian tak tahan lama guys. Pihak polis Indonesia memang cakap tak sampai 24 jam pun si Rafli ni melarikan diri dah berjaya kena tangkap dengan pihak polis. Okey, kita tengok pada motif dia pula. Sekarang ni apa yang Khairul dapat, ada dua motif yang masih tak terungkai lagi sampai sekarang. Sebab kes ni masih lagi dalam siasatan polis Indonesia. Motif yang pertama adalah pengaruh dadah dan judi. Suspek perlukan duit yang banyak untuk menampung perbelanjaan dadah dia. So si Rafli ni juga kerap kali main judi guys. Jadi memang tak ke manalah cerita dia. Kalau dah main judi tu, duit memang habis lah geng. Lagi pula main dadah, hancur hidup kau. Kalau korang nak tahu, si Rafli ni pernah curi barang kemas kepunyaan Ella tau. Dia pergi curi barang kemas tu and dia pergi jual. Hasil daripada
daripada jual barang kemas bini dia tu, dia pergi beli dadah guys. Dia pergi buat main judi. Bila Jack dah dapat tahu yang suami dia rupanya yang mencuri barang kemas dia tu, dia terus minta cerai dengan lelaki dia. And then family Ella pun siap paksa Ella untuk bercerai dengan lelaki dia. Buat kahwin dengan lelaki tak guna kan. Motif yang kedua pula adalah curang. Hasil keterangan daripada Rafli pada malam kejadian, selepas Ella tidur, Rafli ni dia pergi ambil infonya si Ella tu, and then dia pergi check dekat dalam tu tau. So Rafli mendapati bila dia check dekat WhatsApp Ella, dia nampak Ella ada WhatsApp dengan bekas kekasih dia. Ella chat dengan bekas kekasih dia tu untuk ajak jumpa sebab rindu. Tapi benda ni masih lagi dalam siasatan polis dan masih lagi tidak diketahui sama ada ianya benar ataupun tidak. Sebabnya kita takut yang si Rafli ni sengaja mengada-ngadakan cerita ataupun sengaja mereka-reka cerita guys untuk orang mendapatkan simpati ke atas diri dia tu. Dan yang ketiga ni, infonya masih sama-sama guys. Dikatakan semasa keretakan rumah tangga Rafli dengan Ella tu, Carol ada dapat satu info yang mengatakan Rafli ni pergi kahwin lagi satu. Maknanya lepas dia kahwin dengan Ella tu, tak sampai sebulan dia pergi kahwin pula dengan orang lain. Tapi macam biasa tak tahu benda ni sahih ataupun tidak. Carol hanya dapat satu statement tapi tak ada bukti yang kukuh pasal benda tu. Dan yang keempat pula adalah Carol dapat tahu yang ramai yang cakap masa Rafli pergi bunuh Ella tu, Ella masa tu tengah mengandungkan anak dia. Tapi sebenarnya apa yang Carol dapat, Ella ni telah mengalami keguguran dulu sebelum dia dibunuh. Sebab sebelum ni pun si Rafli ni memang seorang kaki pukul guys. Kesimpulan dia, apa yang Carol nampak, kemungkinan si Rafli ni kahwin dengan Ella ni adalah disebabkan harta. Mungkin Ella ni adalah antara orang yang hidup senang, and dia nampak yang kalau dia kahwin dengan Ella ni, dia pun akan tumpang kesenangan si Ella ni. So senanglah dia nak curi barang kemas Ella tu kan. Sebab apa tau? Tak sampai sebulan guys, dia dah pergi tunjuk dia punya belang dia guys. Dia dah pergi curi barang kemas Ella tu. Nampak no geng? Ngam-ngam baru sebulan lebih kahwin, dia pergi bunuh Ella. Salah satu faktor dia pengaruh dadah dan pengaruh rakan sebaya. Kawan-kawan yang bodoh. So peringatanlah kepada gadis-gadis yang belum kahwin tu kau check dulu boyfriend korang tu sebelum kahwin. Tengok dulu latar belakang dia macam mana, kawan dia macam mana, family dia macam mana. Kalau dah tahu boyfriend korang tu main dadah, jauh-jauhkan lah. Kalau rasa sayang, cubalah nasihat, suruh dia tinggalkan benda-benda macam tu. Kalau betul dia sayang dekat engkau, dia akan cuba tinggalkan juga benda tu. Kalau dia tak boleh tinggalkan, korang je lah tinggalkan dia. Tak payah fikir panjang, sebab benda ni main masa depan kita. So sekian from Carol Series. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.